perkara sama juga macam rukun haji yang 6 perkara. Cuma rukun haji ekstra satu, apa dia? Wukuf di Arafah. Sebab itulah di sini ibadat umrah dinamakannya haji kecil. Jadi dalam rukun Islam 5 perkara. Pertama syahadah, keduanya solat 5 waktu, ketiganya puasa Ramadan, keempatnya kita keluarkan zakat, kelimanya haji ke Baitullah bagi yang mampu. Tapi di sini bukan haji saja, haji dan umrah. Kenapa? Kerana umrah pun namanya haji, cuma haji kecil sebab dia tidak ada wukuf di Arafah. Jadi kita dah sebutkan pelajaran lepas, bila kita kata rukun tu, rukun no compromise, tak ada tu langsung, mesti buat. Tak buat bagi 1001 macam alasan pun tak sah haji kau, tak sah umrah kau. Macam tu, ustaz saya sakit, saya tak boleh pergi Arafah. Dia tak pergi Arafah, tak ada haji lah, habis. Tak banyak cerita. Sakit ke, nak ganti orang ke, semua tak pakai. Nak bayar duit denda ke, tak pakai. Macam tu, strict order. Macam tu juga kalau kita yang buat umrah, ustaz saya tak beritahu umrah, saya sakit. Tak tahu umrah, no hajj, no umrah for you. Habis. Habis macam mana? Pakai wheelchair, tolakkan dia. Saya tak boleh duduk wheelchair, saya tak boleh bangun, saya baring saja. Angkatkan dia pakai keranda, angkat, ikut, pusing kat bawah. Masya Allah. Macam tu, yes. Itu dia nama rukun, tuan. Tak ada nak bayar ganti, saya nak bayar 1 ekor kambing, tak ada. Saya kan wakil orang, tak ada, tak boleh pakai. Itulah rukun. Manakala kalau pada dalam ibadah haji dan umrah ni ada juga namanya wajib. Kalau wajib haji itu 6 perkara juga sama. Pertama dia ihram dari miqat, jatuh niat di miqat. Jatuh niat tu rukun, tapi nak di mana? Di miqat. Itu ni namanya wajib. Dan bermalam di Muzdalifah malam 10 Zulhijjah, dan berpelontar Jamrah Aqabah 10 Zulhijjah, dan bermalam di Mina malam 11, 12, 13 Zulhijjah, dan melontar 3 jamrah pada siang hari 11, 12, 13 Zulhijjah, dan menjauhi larangan ihram. Yang nombor 6 kita dah belajar dah 2 minggu lepas. Yang niat dari miqat pun kita baru selesai pada minggu lepas. Alhamdulillah, ini 6 wajib haji. Dan kalau sekiranya orang buat umrah, dia tak ada Muzdalifah, dia tak ada melontar, dia tak ada Mina. Jadi tak adalah tu 6 banyak sangat. Bagi dia cuma 2 saja. Apa kedua? Jatuh niat dari miqat dan menjauhi pantang larang ihram. Itu sajalah yang dalam wajib umrah. Kalau itu apa bisa wajib dengan rukun? Rukun kita dah sebut tadi, no compromise. Tapi kalau wajib, kalau dia tinggal ataupun dia tak boleh buat, antaranya boleh dia wakilkan orang. Kalau dia nak melontar, dia tak kuat, dia sakit, dia boleh wakilkan pegawai. Ataupun dia tak buat, kenapa? Dia tertidur, tak jatuh niat di miqat. Sah jatuh niat di mana-mana, tapi kena bayar denda. Haji dia sah, umrah dia pun sah. Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan. Jadi wajib tu, nama wajib mestilah, tapi ada ringan sikit kalau dibandingkan dengan rukun. Alhamdulillah, rukun ataupun wajib sudah kita ketahui, dan kita pun telah masuk membicarakan dalam pelajaran yang lepas pada bab yang ke-8, iaitu bab miqat. Kita dah katakan bahawa orang yang nak jatuhkan niat haji, niat umrah mesti di miqat. Jadi kalau orang nak jatuhkan niat itu, sebelum nak jatuhkan niat itu, dia mestilah tahu apa haji yang dia nak buat dan apakah caranya. Kita dah sebutkan dalam pelajaran lepas dalam berbagai-bagai jenis haji. Kita kata orang nak buat haji itu ada 3 jenis. Yang dimana kalau dia datang ke Mekah, dia buat haji dulu. Lepas haji dah selesai semua, baru dia buat umrah. Itu kita namakan dia apa? Haji ifrad. Haji ifrad. Dia buat apa? Dia buat haji dulu. Dah selesai semua haji, barulah dia buat umrah. Jadi itu haji ifrad. Tapi bila dia datang buat haji itu, dia datang dengan niat haji. Jadi dia dalam patang ihram berapa hari ni? Kiralah hari kau sampai tu bila? Kalau lagi 10 hari nak wukuf Arafah, lagi 10 hari lah kau duduk dalam ihram.
alamak aku tak tahan lah, macam dia susah lah. Dia boleh buat haji yang jenis kedua. Haji apa tu? Dia buat umrah dulu. Dia buat umrah dulu, dah habis buat umrah, dia pun dah pakai baju biasa, duduk dan tunggu sampai nanti Arafah, baru dia pakai jatuh niat haji pula. Itu nama haji tamattu, ya. Haji tamattu. Haji tamattu tu senang-senang lah. Itulah tuan-tuan dia. Jadi kalau ada orang problem macam rambut dia selalu gugur atau dia selalu sakit, ambillah haji tamattu. Kalau sekiranya ada orang dia tak ada time, masa pendek, nak belum Mekah lama-lama pun tak boleh. Jadi kalau sekiranya datang lepas habis haji tu nak balik, dia buatlah haji kiran. Haji kiran tu apa dia? Niat haji dan umrah bersama. Jadi apabila dia selesai saja haji, maknanya selesailah umrah dia secara automatik. Jadi dia pun dah boleh balik negeri dia. Itu nama haji kiran. Cuma haji tamattu dengan haji kiran, dia kena bayar dam. Dam tu 1 ekor kambing disembelih, diberi makan pada orang fakir miskin Mekah. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Adapun haji ifrad tidak kena dam atau tidak kena denda. Baiklah tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Jadi apabila orang yang jatuhkan niat, kita dah sebutkan dia mestilah jatuhkan niat di miqat. Miqat tu maknanya tempat jatuh niat, dan juga miqat tu ialah bila masa nak jatuh niat. Untuk orang haji kita dah kata dia hanya boleh jatuh niat pada bulan-bulan haji saja. Itu pada bulan Syawal, Zulkaidah dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu untuk orang yang jatuh niat haji. Kalau datang bulan Ramadan, dia nak niat haji tak sah sebab belum masuk waktu haji lagi. Begitu pula kalau orang nak buat umrah. Orang buat umrah dia boleh buat sepanjang tahun, sebab masa nak buat umrah tidak ada had, tak ada batas. Dia boleh sepanjang 365 hari. Tapi kalau kalender Islam 355 hari. Setiap tahun kalender Islam dia kurang 10 hari. Kalau tuan-tuan tengok kan, dulu kita hari raya bulan Disember, sekarang hari raya dah bulan Mei pula tahun ini. Tahun lepas bulan Jun. Jadi macam tu lah, tiap-tiap tahun dia kurang 10 hari, 10 hari. Itulah dia tuan-tuan. Dan apabila kita nak jatuh niat haji atau umrah tu, mestilah tempat yang ditetapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebutkan pelajaran yang lepas ya, iaitu kalau sekiranya orang yang datang daripada Madinah, dia jatuh niat di Deir Ali, Zulhulaifah. Kalau orang yang datang daripada Syam tu mana? Iaitu daripada Jordan, Amman, Damaskus, Syria, Baitul Maqdis, Palestin, dan juga daripada Lebanon, Beirut. Dia datang jatuhkan niat di Juhfa. Juhfa tu di pantai persisiran Al-Layu Merah. Kalau dia datang daripada ke Najd, Najd tu di mana? Iaitu di sebelah timur Saudi Arabia, yang kita katakan Riyadh, ya, ibu negeri Saudi di sebelah timur. Maka dia jatuhkan niat di Karnul Manazil. Kalau dia datang daripada Iraq, Iraq tu mana? Ke atas tu, Iraq. Dia datang lalu Padang Pasir, dia jatuhkan niat di Zatul Irqin. Kalau dia datang daripada selatan, daripada Yaman, daripada San'a, Yaman, dia berhenti sampai di Yalamlam, dia jatuhkan niat di Yalamlam. Pokoknya sebelum dia masuk kawasan Mekah ni, sudah dia ada tempat stesen-stesen yang dia nak kena jatuh niat, yang dinamakan miqat. Kita orang Singapura, kita datang daripada Singapura, kita sampai pergi ke Jeddah. Kita nak pergi mana dulu? Nak pergi Madinah dulu. Okey, kita pergi Madinah dulu. Lepas keluar Madinah, nanti nak pergi ke Mekah, barulah jatuh niat ihram haji atau umrah di Bir Ali. Dulu nama Zulhulaifah. Tapi kalau kita pergi penerbangan akhir dari Singapura, nak pergi haji, kita terus daripada Singapura nak pergi Jeddah, nanti lepas tu pergi Mekah. Di atas kapal terbang kita melalui Karnul Manazil. Sebelum dia landing kat Jeddah setengah jam, kita dah kena jatuh niat sebab dia melalui miqat. Jadi sebab tu orang yang nak pergi haji ke umrah, dia kena tanya package ni nak pergi Madinah dulu ke pergi Mekah dulu.
Kalau pergi Madinah dulu, okey, kan ihram simpan dalam beg besar. Nanti kat Madinah baru dia boleh buka dan pakai ihram. Tapi kalau sekiranya nak pergi ke Mekah dulu, kena bawa ihram dalam tangan. Pasal nanti dalam kapal terbang nak pakai ihram, nak jatuh niat dalam kapal terbang sebelum landing setengah jam. Itu tuan-tuan kena ambil tahulah. Jangan register saja, tapi nak tahu apakah Ustaz punya package ni macam mana. Kalau package kami, kalau umrah ni 90% kita pergi ke Madinah dulu. Melainkan ada segelintir yang pergi ke Mekah dulu, ada sebab-sebab yang tertentu lah. Tapi kalau sekiranya kita punya package haji, alhamdulillah selama baru ni pun kita package haji kita pergi akhir tu daripada Singapura terus Jeddah terus ke Mekah. Jadi semua jatuh niat dalam kapal terbang. Jadi semua dah siap dengan kain ihramnya dalam tangan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah dia tuan-tuan kalau orang yang datang daripada luar Mekah. Kalau orang yang datang dalam Mekah, yang sudah dalam Mekah, yang kita datang buat umrah. Semalam saya dah datang Mekah, Ustaz, saya dah buat umrah. Saya besok nak buat umrah untuk bapa saya almarhum. Macam mana tu? Nak jatuh niatkan mana? Jadi dia kenalah keluar ke tanah halal. Pergi ke tanah halal, keliling kota Mekah ni semua ni tanah halal. Jadi Mekah ni tanah haram, keliling kota Mekah semua tanah halal. Biasa orang pergi ke Tanaim. Tanaim tu tempat Siti Aisyah dia jatuh niat umrah. Itu sebab dibangun masjid nama Masjid Siti Aisyah. Ada juga orang pergi ke Jirana atau Jorana, di tempat Nabi jatuh niat umrah. Jadi kita pun boleh jatuhkan niat umrah di Jirana. Dan ada juga orang jatuhkan niat di Hudaybiyah, tempat Nabi SAW berhenti di sini sebelum masuk ke Mekah pada tahun 6 Hijrah. Jadi ada juga orang datang ke Hudaybiyah dan jatuhkan niat di sini. Dan ada juga orang jatuhkan niat itu di Arafah. Arafah, yes, Arafah tanah halal. Jadi kalau di waktu dia berziarah di kota Mekah tu sampai di Arafah, dia pun boleh jatuhkan niat di Arafah. Pak Arafah tanah halal. Masya Allah, ini tempat-tempat yang popular lah. Tapi sebenarnya bukan mesti tempat itu. Mana-mana keliling kota Mekah, asalkan tanah halal, semua tempat boleh kita jatuhkan niat umrah. Itu kalau kita sudah ada dalam Mekah. Kalau orang yang datang nak buat haji, dia buat haji tamattu. Haji tamattu ni dia buat umrah dulu ke haji dulu? Umrah dulu. Jadi apabila dia sudah selesai buat umrah, dia duduklah dalam pakaian biasa dia, tak ada batal larang. Dia boleh siapa suami isteri boleh pakai minyak wangi, boleh kita katakan potong kuku. Tapi bila nak pergi ke Arafah, besok nak pergi Arafah, nak jatuh niat haji ni, nak jatuh niat haji ni kan pakai ihram, siap-siap semua. Nak jatuh niat ke mana? Jatuh niat depan pintu rumah dia. Jadi bila nak keluar rumah dia tu, dia pun jatuh niat, aku niat haji. Lepas tu dia pun naik basah pergi ke Arafah. Itulah dia. Senang saja. Tapi itulah orang yang buat haji tamattu, dia kena bayar dam, ya, sembelih seekor kambing untuk bagi orang miskin makan. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi setelah kita bicarakan sedikit tentang apa yang dilakukan oleh orang yang nak jatuhkan niat, maka sekarang kita masuk pula menyambung dalam tajuk kita pada hari ini. Kita berhenti di muka surat 118, ya, iaitu mengenai niat bagi anak kecil. Jadi anak kecil yang nak kita bawa pergi ke umrah atau pergi ke haji, macam mana ustaznya budak-budak ni nak kita bawa pergi haji atau umrah ni? Itulah dia tajuk kita di muka surat 118, ya, iaitu tentang anak kecil, ya. Niat anak kecil. Jadi untuk anak kecil ni kita bagi dua. Ada anak yang dinamakan anak yang mumayyiz, ada yang nama anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz tu apa dia? Mumayyiz tu maknanya yang sudah berakal. Dah berakal tu mana kita cakap pun dia faham. Dia nak buang air pun dia cakap mak nak buang air. Macam tu lah. Dia nak makan boleh cakap mak nak makan. Mak dia kata kau pakai baju, dia pergi pakai baju. Jadi dia faham. Dia dah boleh diajar. Mungkin umur lah 4 tahun, 5 tahun ke atas lah, ya. Tahu apa kita mak ayah cakap.
Itu kita kalau anak mumayyiz tu, kita ajarkan dia saja. Kita ajar, sekarang kita nak buat umrah, niat ikut bapa niat dia. Aku niat umrah, niat dalam hati tau. Kemudian dia ikutlah. Dan berihram dengannya. Dan berihram dengan kerana Allah. Dengan syarat itu syarat kita bicara berjalan. Jadi itu dia ikut. Itu anak yang mumayyiz. Senanglah tu, tak susah. Tapi kalau anak yang belum mumayyiz, macam mana tu? Tak faham dia budak tu. Maybe dia baby lagi ke, umur 2 tahun ke, 2 tahun setengah, 3 tahun ke. Dia bukan faham apa kita cakap. Apa benda umrah pun dia tak tahu. Jadi di sini wali dia meniatkan untuk dia. Wali dia meniatkan untuk dia. Seperti bapa dia lah. Bapa dia pun dah jatuh niat umrah untuk diri dia. Dia pun niat, aku niat umrah untuk anakku ini, ataupun aku niat untuk anakku ini dengan umrah dan berihram dia dengannya kerana Allah, umpamanya. Jadi maknanya wali dia yang kena jatuhkan niat. Tapi di sini anak yang kita nak bawa buat umrah tu, siap-siap dulu pakaian dia. Jangan dia jatuh niat tapi pakaian tak siap. Kalau anak lelaki, 2 helai kain yang tak berjahit. Kalau anak perempuan tu tutup aurat lah. Itu kita kena siapkan dia. Dan wali yang boleh jatuhkan niat itu ialah bapa dia, ataupun bapa punya bapa, datuk lah. Ada pun sebelah mak tak boleh. Sebab kalau kita ikut dalam wali nikah, yang boleh menjadi wali nikah anak perempuan tu ialah bapaknya, ataupun bapa dia punya bapa, mana datuk perempuan tu lah. Tapi kalau sebelah mak tak boleh, bapa mak. Bapa mak tak boleh, dia bukan wali nikah. Datuk sebelah mak tak pakai tuan-tuan. Mak tak boleh jadi wali nikah. Jadi maknanya wali itu ialah sebelah bapa sah aja. Ataupun kepada orang yang bapaknya wasiatkan. Bapa dia wasiatkan ataupun wakilkan. Masa misal kata, bapa dia kata pada pegawai-pegawai, saya wakilkan awak untuk jatuhkan niat umrah anak saya ni. Tak boleh. Siapa-siapa dia boleh wakilkan. Macam wali nikah ialah bapa si perempuan ni nak nikahkan anak dia, dia takut. Dia pun wakilkan pada terkadi, saya wakilkan kembali untuk nikahkan anak saya. Boleh. Dia boleh wakilkan pada siapa. Atau dia wakilkan pada ibu dia. Isteri dia lah. Sayang, abang wakilkan saya untuk jatuhkan niat umrah anak kita ni. Bolehlah. Kalau sekiranya bapa dia tak ikut, maka mak dia siap-siap lah ambil wakil. Ustaz, saya ni dah cerai dah dengan bapa budak ni. Tak apalah, apa salah. Ustaz, saya tak boleh nak telefon. Nak cakap dia tak boleh, tengok pandang muka dia tak boleh. Kenapa? Itu dah kabel besar kat mahkamah. Alamak, ini problem orang kita tuan-tuan ya. Masa nak kahwin, ketua rumah kepala ni tengah-tengah malam nak kahwin cepat-cepat. Sini bila nak bercerai pula, Masya Allah, bergaduh macam apa. Jangan macam tu. Kita Islam, kita ada adab-adab. Kalau dah tak ada jodoh, apa nak buat? Sampai sini sajalah kita, rumah tangga kita, masing-masing cari hal sendirilah sudah. Habis kita baik-baik. Jangan sampai kita gaduh, maki, hamus, susah. Siapa tahu kalau sekiranya takdir Allah, kembali lagi suami isteri pun Allah Ta'ala jodohkan balik. Tak mustahil. Jadi sebab tu bila nak bercerai pun cerai baik-baik. Abang ya, baiklah saya, abang pun minta maaf lah. Masing-masing cari jalan sendirilah. Okeylah sudah. Habis cari senang. Jadi kalau sekiranya kita nak bawa anak kita ni baby, kita nak bawa dia pergi umrah, kita boleh telefon, hello bekas suamiku, hello bekas isteriku, inilah saya ni nak bawa anak kita ni pergi umrah, tolong wakilkan saya untuk saya jatuhkan niat umrah dia. Kan senang. Kalau bercerai cara baik-baik tu kan senang, indah Islam tu tuan-tuan. Jadi itulah dia tuan-tuan apa rahimahullah ya. Jangan kita hidup rumah tangganya masa nak kahwin dulu sayang-sayang, tapi bila nak cerai itu bergaduh-gaduh susah ya. Itu bukan cara Islam. Cerai ini memang perkara halal, tapi yang paling Allah benci sekali. Afdalul halal indallah at-talaq. Suatu perkara yang halal tapi yang sangat dibenci Allah ialah at-talaq, iaitu perpecahan rumah tangga, perceraian.
Jadi syaitan ni, iblis ni, dia akan kumpulkan dia punya bala tenteranya. Every Sunday dia ada dia punya kita katakan muhasabah. Apa muhasabah? Nak checklist apa setan-setan dia buat. Kemudian kat mana dia punya muhasabah atau tempat cek dia tu, semua setan berkumpul di Laut Mati. Laut Mati tu kat mana? Sekarang kat Israel lah dia, sana tempat dia. Jadi iblis ni akan tanya, kau buat apa? Satu setan kata, oh saya jadikan orang ni main judi. Kau buat apa? Oh saya jadikan orang minum arak. Kau buat apa? Saya jadikan orang berzina. Kau ni buat apa? Aku jadikan suami isteri tu berpecah rumah tangga mereka. Iblis membangun, dia ambil mahkota dia, engkau lah aku ni setan yang betul-betul. Alamak, dia puji habis. Apabila ada setan tu berjaya pecahkan rumah tangga. Sebab tu memecah rumah tangga ni bukan kerja baik, tuan-tuan ya. Sabarlah ya. Hidup rumah tangga ni sudah tentu ada ributnya, ada taufannya, ada kala tenang. Itu biasalah, orang kata asam garam hidup ya. Tapi kita kena menghadapi dengan sabar. Jangan kita tu panas darah, marah, nafsu kita ya. Habis ustaz saya ni, isteri saya ni dah tak kuat lagi lah. Dah tak kuat, tak apa awak ni nombor 2 lah. Tapi jangan caranya nombor 1 ya. Maaf ya, mungkin kau ibu tak suka saya cakap gini, tapi itu hak suami juga ya. Sebab isteri pun dah tak larang, nak lain suami pun dah tak kuat, sakit-sakit bang, kahwin asal lagi bang. Oh itu isteri syurga tuan-tuan ya. Tapi susah nak dapat macam. Tapi tak mustahil. Apalagi zaman sekarang ni wanita-wanita pun bertambah jumlahnya. Yang lelaki itu tak banyak tambahnya. Jadi kalau nak ikut, maka orang lelaki ni kena bantulah wanita-wanita yang masih lagi single tu, kesian ya. Jadi itulah dia tuan-tuan. Maaf je lah tuan-tuan, ini bukan khusus rumah tangga ya. Ini cuma selingan saja. Jadi macam tu lah dia, apabila seseorang nak bawa anak dia yang kecil yang belum memayis, nak dijatuhkan niat, mestilah dan bapaknya atau bapak datuk dia. Dan anak tu hendaklah sempurnakan sekalian rukun-rukun dan wajib-wajib haji dan umrah. Maknanya di sini tak ada kita kata, alah ustaz, budak ni bukannya wajib, ini umrah sunat aja. Kau dah jatuhkan niat, wajib sempurna semua rukun umrah dia, wajib sempurna semua wajib-wajib umrah. Alamak, macam mana ni? Dia ni budak ni nakal ni. Kalau kau tak sanggup, jangan jatuhkan niat. Habis sayang pula nak tinggalkan dia kat rumah, habis tak ada orang nak jaga. Okeylah, bawalah. Tapi tak payah jatuh niat umrah lah. Dia pun budak, bukan dia wajib pun. Tapi kalau kita kata, sayang dah datang ribu-ribu batu, dah bayar ribu-ribu duit tiket, tak buat umrah pula, kesian pula. Kita jatuhkan dia nak umrah. Tapi kita jaga dia lah. Jangan dia jaga langgar patah larang, jangan dia garuk kepala, jangan dia pakai minyak wangi ya. Kalau dia tak sengaja, dia tak dosa. Tapi yang kena denda bapak dia lah atau mak yang bawa tu. Jadi macam itulah, wali yang boleh membantu dengan bawa tawaf, dan hendaklah anak tu memenuhi 9 syarat-syarat tawaf. Syarat-syarat tawaf nanti kita akan bicarakan, tapi antaranya ialah bau kiri itu sentiasa menghadap ke Kaabah. Bau kiri. Jadi kalau maaf ya, saya pun lihat banyak juga perkara ini berlaku di depan Kaabah. Apa dia? Kita dukung anak, mak anak tu kepala dia kat atas bau kita, bau kanan dia menghadap Kaabah. Jadi itu tak sah. Jadi tawaf itu tak sah. Habis apa yang kita nak cakap, itu masing-masing lah orang benar-benar Allah maafkan saja. Tapi kalau kita yang bawa anak ni, kita kena dukung dia kat depan dada kita, supaya bau kiri dia sama macam bau kiri bapak dia, menghadap pada Kaabah. Itu antara syarat tawaf lah, akan kita bicarakan kemudian. Jadi maknanya mak atau ayah yang bawa budak ni, mestilah dia mengikut syarat-syarat. Jangan dikata asal boleh saja, tak apalah ni budak ni, dia bukan buat wajib. Tapi bila dah jatuh niat, mesti disempurnakan syarat dan wajib dan rukunnya. Dan jika wali yang mendukungnya dan niat tawaf untuk diri si wali dan anak, apakah sah tawaf keduanya? Ini berlaku juga dia. Kita dukung anak tu dan kemudian kita bawa dia tawaf. Kita pun niat aku tawaf umrah.
Kemudian kita niatkan tawaf umrah untuk anakku kita bawa. Kan dua-dua ni berjalan satu langkah. Siapa yang melangkah? Bapa dia yang melangkah, budak dia tak melangkah pun. Jadi di sini alim-alim ulama kita telah mengatakan bahawa pendapat yang kuat ialah bahawa anak tu iaitu dalam perbezaan pendapat ulama bahawa sah tawaf untuk wali, sahaja tidak sah untuk si anak. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi bapa dia sahaja yang sah. Habis si anak, habis anak tu macam mana ustaz? Jadi kalau bapa ni dia nak buat tu si anak, dia kena buat 2 kali. First, dia pusing untuk diri dia, tawaf dia 7 pusingan selesai. Kemudian dia dukung anak dia pula. Dia niatkan untuk anak dia sahaja. Aku niatkan tawaf untuk anak aku ni kerana Allah tahu umrah. Dia pusing, bawa untuk anak dia. 2 kali ustaz? 2 kali. Jadi kalau orang pusing 7 pusingan, bapak ni pusing 14 pusingan. Jadi macam tu lah tuan-tuan dia. Tapi ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan sah tawaf itu kedua-duanya, si wali dan si anak, pada pendapat yang lemah. Pendapat yang tak kuat lah, kita kata pendapat dhaif. Pendapat dhaif ini boleh pakai kalaulah keadaan darurat. Darurat macam mana? Orang ramai, bukan penuh. Ni kalau aku nak pusing 7 pusingan pun, maka 1 jam habis. Biasanya 1 jam lebih juga tuan-tuan. Ni kalau sekiranya aku nak buat double set pula, set aku punya 7 pusingan, dah lepas tu nak bawa anak lagi, pingsan, tak larang tuan. Dengan keadaan orang ramai, kita punya badan tu penat pasal dia tolak. Jadi kalau macam tu, ustaz boleh tak ambil pendapat yang kedua ni? Pendapat mengatakan dua-dua sah. Keadaan kalau tersebut, bolehlah apa nak buat darurat. Tapi kalau kita ada kemampuan, badan sihat dan keadaan suasana orang tawaf pun tak merempuh, kita boleh selesai dalam kita kata setengah jam, dah selesai untuk diri kita. Okey, lagi setengah jam lagi kita tawaf untuk anak kita. Bolehlah, itu lebih afdal. Itu mengelakkan daripada pendapat yang menyatakan tidak sah. Adapun kalau sekiranya kita pakai kerusi tolak, maka harus diniatkan tawaf untuk dirinya dan untuk anaknya. Jadi kalau kita pakai wheelchair lah ya, ataupun kita bapa kita tolakkan anak kita punya cradle ya, budak tu duduk kat cradle dia, kita tolak, kita niat untuk aku niat tawaf umrah, dan aku niat untuk anakku tawaf umrah. Jadi kita tolak. Itu di sisi kebanyakan ulama boleh. Kenapa? Sebab kita tak dokong dia. Yang menjadi problem, yang masalah yang kita sebut tadi, dia ada dokong. Bila dokong tu bergeraknya bapaknya bergerak, anak tak bergerak. Tapi kalau dia duduk atas kursi wheelchair tu dia duduk atas kursi, bukan kita yang dokong dia duduk atas kursi tu, berjalan dengan kita tolak lah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puannya. Jadi kepada mereka yang nak bawa anak kecil je, yang di mana tak boleh lagi nak niat. Kalau budak tu dah boleh niat, umpamanya macam umur 4, 5, 6 tahun dah faham, kita sudah pimpin dia, niatnya aku niat tawaf umrah, jadi anak itu tak apalah. Cuma saya punya pengalaman, budak-budak ni kalau dah pusing 2-3 pusingan, dah penat, dia nak rehat, bapak ni tak nak rehat lagi, nak habiskan. Itu ada problem. Jadi mak bapak tu kena sabar lah ya. Baiklah, sekarang kita sudah jatuh niat. Boleh tak kita nak batalkan niat? Alamak ustaz, saya ingat nak pergi tawaf ni senang. Sekali tengok depan Kaabah, orang penuh sesak lah. Boleh tak saya batalkan? Coklat tak mau nak teruskan saya punya niat tawaf, niat umrah saya. Di sini jawapannya apa? Tidak boleh dibatalkan ibadah haji atau umrah setelah jatuhkan niat, sebelum selesai semua rukun-rukunnya. Dan wajib sekali. Alamak, macam mana tu? Sebab tu di sini sebelum kita nak pergi jatuhkan niat, ni khususnya kebanyakan orang umrah lah. Kalau haji setahun sekali ditangkan orang batalkan niat haji kan datang haji, tapi niat umrah, dia datang dah buat umrah, hari ni dah buat umrah, besok dia rajin lah nak buat umrah sunat lah, nak buat umrah untuk bapak lah, untuk ibu dia lah. Okey, tak apa, boleh. Tetapi lepas tu dia pun pergi jatuh niat. Dan jatuh niat sampai balik ke Mekah nak tawaf, alamak orang ramai alamak aku ni takut lah, orang ramai aku tak kuat lah. Boleh tak kena nak batalkan? Tak boleh. Sebab apa? Sudah jatuh niat,
mesti dia teruskan juga, ya. Tapi kalau dia nak batalkan juga, dia ada hukum dia. Jika dia nak batalkan juga, maka mestilah dia mengikut hukum dia punya. Hukuman dia pertama, sembelih seekor kambing. Saya boleh seekor kambing yang kita namakan dam, ya, dibagi orang miskin makan. Dan keduanya dia niat tahallul. Tahallul tu apa, ya? Tahallul tu niat bebas daripada pantang larang ihram. Mana bebas pada keluar daripada ihram lah. Jadi dan ketiganya dia pengguntinglah rambut dia atau dia cukur. Itulah dia tuan-tuan, ya. 3 perkara ini mesti dilakukan kalau dia nak batalkan dengan. Inilah yang berlaku pada diri Nabi kita Rasulullah SAW, ya. Waktu Nabi kita SAW dia datang daripada Madinah tahun 6 Hijrah dengan 3,000 orang Islam nak buat umrah. Sampailah dia di kota Mekah Al-Mukarramah. Dia tak terus masuk ke Mekah, dia berhenti di Hudaybiyah yang kita sebut tadilah, Hudaybiyah. Kemudian sampai di Hudaybiyah, Nabi SAW atas menantu dia Sayyidina Uthman bin Affan pergi minta izin, ketua Mekah, kita nak datang berumrah. Lepas 3 hari datang Sayyidina Uthman dengan ketua Mekah. Ketua Mekah kata, tak boleh Muhammad, tahun ini kan tak boleh masuk Mekah, tak boleh buat umrah. Tahun depan baru kau boleh datang, kau boleh buat umrah. Nabi dah jatuh niat kat Bir Ali. Tadi kita sebut ikat orang Madinah di Bir Ali. Kemudian macam mana ni? Nabi kata, okey, aku terima. Nabi orang yang simple, mudah saja, tak ada banyak masalah. Okeylah, kalau kata tahun depan, tahun depan lah. Okey, Nabi pun isytihad kepada sahabat-sahabat semua, kita batalkan niat umrah kita. Ini batal niat ni. Sahabat-sahabat diam, tak bergerak. Nabi pun macam tension nak masuk ke dalam dia punya kemah. Isteri dia Ummu Salamah, ya, betul ni sahabat-sahabat aku ni, aku dah suruh mereka batalkan niat umrah semua, dia tak buat apa-apa. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, mereka itu tunggu macam mana kau nak buat batalkan. Mereka pun tak pernah buat umrah, ni the first time buat umrah, nak batalkan pula. Macam mana nak batal pun tak tahu. Jadi mereka tunggu your action first. Nabi kata, betul juga, pandai orang perempuan ni. Suatu orang perempuan yang pendapat, Cik Abang, jangan terus tolak. Kau perempuan mana tahu, dia cakap macam tu. Kalau orang perempuan ni pun bijak akal dia. Tengok Nabi sendiri pun, betul juga kata Ummu Salamah. Padahal Nabi itu dah berwahyu, tapi Ummu Salamah pun beridea yang betul. Jadi Nabi pun pergi keluar pada kemah, panggil satu orang yang ada kambing, yang bawa kambing, gembala kambing, bawa kambing. Nabi sembelih satu ekor kambing. Di dalam ni bayar denda ni. Kemudian Nabi panggil tukang cukur orang aku. Kemudian bila semua sahabat dia, ini caranya nak batalkan niat umrah. Jadi itulah dia ulama kita mengatakan, apabila seorang dah jatuh niat haji atau niat umrah, kalau dia nak batalkan, dia kena buat 3 perkara. Pertama, dia sembelih seekor kambing. Tapi sembelih itu dengan niat, aku bertahallul daripada ihram umrah. Tahallul itu mana dah jadi halal, aku dah keluar bebas daripada ihram umrah dan ada pakai ihram lagi lah. Dan ketiganya, dia pun gunting rambut sekurang-kurang 3 helai. Kalau bagus, cukur rambut. Nabi kita dia cukur semua. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau orang yang nak jatuh niat umrah atau haji, dia rasa dia tak boleh teruskan dan jatuh niat, dia boleh batalkan dengan syarat tersebut. Kalau saja nak batalkan, cuk naiklah, aku tak jadi. Tak boleh, ini bukan cuk naik ni. Ini kalau ada syarat dia, macam tu. Tapi kalau orang tu macam ragu-ragu, apakah dia boleh teruskan umrah dia ataupun tidak, kerana dia pun rasa diri dia tak begitu kuat, sebab apa, badan tak sihat. Ini aku ni kalau sekiranya jatuhnya umrah ni, aku boleh kejar, boleh ke aku sempurnakan umrah ni. Dia pun rasa 50-50 lah, tak pula try dulu. Nak try, ini bukan main try tau. Kalau jatuhnya ni, kalau tak boleh batalkan. Tapi ada caranya. Cara dia apa? Niat bersyarat. Macam mana niat bersyarat ni? Dia letak syarat lah. Syarat yang dia nak jatuhkan sebagai seorang wanita, dia bimbang lah, takut datang uzur. Dia kata, kalau dah jatuhnya aku datang uzur, susah pula ni, tak boleh nak batalkan. Dia letak syarat, aku niat umrah dan berihram tu dengannya, dengan syarat, jika aku dihalangi uzur, aku bertahallul. Dia letak syarat, dengan syarat, jika aku dihalangi uzur, aku bertahallul.
Dia lepas jatuh niat umrah, dia pun nak sampai ke Mekah ataupun dah sampai Mekah, nak belum tawaf lagi dah datang uzur. Ya Allah, habis macam mana ni? Kalau kau batalkan, kau kena denda tu. Tapi aku tak syarat. Kalau tak syarat, selamat. Dia terus gunting rambut dia dengan dia niat, aku keluar daripada ihram umrah. Sudah, dia dah jadi bebas dah. Tak ada kena denda satu ekor kambing, tak ada dia. Jadi begitu dari tuan-tuan dan puan-puan dia, kalau sekiranya orang yang nak jatuhkannya umrah merasa timbang, kalau orang perempuan khususnya, iaitu kalau akan uzur. Tapi kalau orang lelaki pun sama juga. Uzur ni bukan maknanya mesti wanita haid, tidak. Uzur ni halangan. Halangan tu apa? Umpama dia jatuh sakit masuk hospital, dia na'udzubillah kena accident, kemudian masuk hospital, doktor suruh buka ihram tu pakai baju hospital. Masih dalam ihram ni, dia terpaksa kena batalkan dia punya niat umrah dia. Jadi apapun dia sampai ke immigration di Mekah, immigration Mekah tengok muka dia pasport dia, ini macam Osama bin Laden, tak boleh masuk. Ataupun dia sakit pula, ini penyakit COVID-19 tak boleh masuk. Anything yang boleh berlaku, tuan-tuan. Jadi sebab tu sini bagus kita niat bersyarat. Kalau tidak, kita kena bayar denda satu ekor kambing sembelih. Nampak tuan-tuan? Jadi itu kita pun letaknya bila jatuh niat umrah ke, ataupun kalau haji lah ya, dia pun jatuh niat haji ya, dia letakkan dengan syarat, jika aku dihalangi uzur, aku berhalal. Ini sebenarnya ada kebaikan dia. Sebab pernah berlaku zaman Nabi SAW, iaitu sepupu Nabi SAW, Zuba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Sepupu Nabi lah ni, Zuba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Dan dia pun datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya hendak mengerjakan haji, sedangkan saya mengadu kesakitan. Maka jawab Nabi SAW, maka tunaikanlah haji dan letakkanlah syarat bahawa aku bertahlul apabila aku dihalangi. Nampak? Nanti pun bagi tahu dia cara dia, maka letak syarat. Yalah, dia tak sihat, tapi semangat tu kuat nak pergi haji. Jadi dia ikut dengan Nabi ni rombongan ni, sampai tempat Bir Ali nak jatuh niat. Macam mana nak jatuh niat ni? Nabi ajarkan, kau letakkan syarat, aku niat haji dan berihram pun dengan syarat, jika aku dihalangi, aku bertahalul. Tahalul mana? Bebaslah keluar daripada ihram. Alhamdulillah, ini pun satu jalan keluar juga tuan-tuan. Sebab kita ni masalah zaman sekarang, kita punya penyakit COVID-19 ni, dia dah rata-rata dunia. Andai katalah dibolehkan pula, syukur alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan boleh sampai ke airport ke Jeddah ataupun sampai ke Mekah, nak masuk di Mekah sekarang, semua nak masuk Mekah, dia check temperature tuan-tuan. Tak macam dulu boleh semua kereta masuk saja senang. Sekarang dia check one by one, dia check. Kalau kena pula Allah, temperature naik pula, kena tahan, tak boleh masuk. Maka kita jatuh niat ni, inilah jalan keluar dia. Itu dengan kita bertahalul sebab kita sudah dengan syarat. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan, jadi ingatlah dia perkara tentang niat bersyarat ya. Ada buku kecil yang saya akan bagi pada semua bakal jemaah haji dan umrah yang sama-sama saya. Ada situ ada sikit tajuk niat bersyarat sebagai pernyataan. Dan demikian juga kalau sekiranya kita nak buat umrah, saya dah buat umrah semalam Ustaz, hari ini saya nak buat umrah untuk bapa, untuk mak, untuk adik, untuk abang, boleh tak? Boleh. Niat untuk orang lain ya. Itu tajuk kita, niat untuk orang lain. Niat untuk orang lain ini maknanya kalau kita nak buatkan dunia haji atau nak buatkan niat untuk umrah dia, tapi ada syarat, beberapa syarat. Syarat pertama, bagi mereka yang hendak mengerjakan haji orang lain, adalah dia telah mengerjakan haji wajib diri sendiri. Macam itulah juga umrah. Jadi satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabat mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik al-syubrama. Aku naik haji bagi Syubrama. Nabi pun tanya, siapa tu Syubrama? Dia kata, itu saudaraku. Nabi tanya, kau dah buat haji? Dia kata, belum. Buat haji kau dulu, baru kau buat untuk Syubrama. Jadi sini ulama-ulama
kita tiga mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan tak sah orang yang belum pernah haji nak buat haji untuk orang tak boleh. Cuma mazhab Hanafi saja yang membolehkan dengan syarat-syaratnya pula lah. Itu syarat cerita orang Hanafi. Jadi sini orang yang nak buat umrah pun macam tu juga. Dia nak buat umrah untuk bapa dia Allah mampu. Alhamdulillah bagus. Tapi kau dah pernah buat umrah ke diri kau? Belum. Tak boleh. Kau buat umrah diri kau dulu, baru kau buat umrah untuk bapa kau. Jadi hari ni dia pun sampai Mekah. Dia pun dah buat umrah ke diri dia selesai. Besok program umrah ada lagi. Nak buat umrah sunat. Alhamdulillah. Kalau package umrah kami, kita bagi 3 kali umrah. 3 kali umrah. Jadi tuan-tuan, umrah pertama tu kira diri sendiri. Umrah kedua nak bawa untuk mak. Umrah ketiga nak bawa orang untuk bapa. Itu free. FOC ni tak ada bayaran. Itu dalam package kita. Tapi ada orang nak lebih ekstra. Tak apalah, dia bayar dari taksi, dia pergilah. Jatuhkannya, itu terserah dia lah. Jadi macam tu tuan-tuan. Oh Ustaz, semalam saya dah buat umrah, saya nak buat besok untuk bapa saya. Boleh silakan. Tapi kita first umrah kita. Saya tak pernah buat umrah. Hari pertama saya datang, saya nak buat umrah untuk bapa saya. Tak boleh, tak boleh. Tapi kalau dulu-dulu dia pernah buat umrah, saya pernah datang Mekah Ustaz, 3 tahun dulu saya dah pernah umrah. Ini umrah ni saya nak pergi ni, saya nak niat untuk mak. Boleh? Boleh. Pasal umrah seumur hidup hanya wajib sekali. Dan buat sekali tu dah kira dah selesai lah yang wajib. Tapi Alhamdulillah dia nak buat untuk mak dia, bapak. From first day dia sampai Mekah, dia nak buat umrah untuk mak dia, untuk bapak. Dia boleh silakan. Dan demikian pula kalau dia jatuhkan niat itu, jangan dia niat untuk ramai. Maknanya dia aku niat umrah untuk mak, untuk bapa, untuk abah. Stop. Tak boleh. Satu umrah, satu orang saja. Dia tak boleh kongsi-kongsi. Ini bukan kita baca Fatihah untuk semua satu muslimat, tak ada. Ini satu umrah, satu orang saja kawan. Habis saya nak untuk mak, untuk ayah, untuk abang. Nantilah kau kena buat 3 kali lah. Satu hari untuk mak, satu hari untuk ayah, satu hari macam tu tuan-tuan ya. Jadi dia kena jagalah, jangan dia jamak semua. Semua orang satu family dia masuk satu umrah. Tak boleh, tak sah pun ya. Orang yang hendak dihajikan atau diumrahkan ialah orang yang sudah mati atau sakit yang tak boleh dia mengerjakan haji atau umrah. Dia tak ada harapan sembuh. Itu dia tuan-tuan. Itu syaratnya. Orang yang dah meninggal ataupun orang yang dah tak ada lagi harapan sembuh. Doktor berkata no hope man. Orang ni tak ada harapan lagi dah. Maka dia pun nak wakilkan kepada ustaz, saya wakilkan ustaz dia buat umrah bagi saya, ataupun kawan dia kalau pergi Mekah nanti aku wakilkan kau buat umrah untuk aku ya. Boleh, tak apa, boleh. Itu kita boleh terima. Dan yang mengerjakan untuk orang yang mati ialah warisnya sendiri yang ada pertalian darah. Bukan semua orang tuan-tuan. Yang waris yang ada pertalian darah. Pertalian darah, bapa, datuk, mak, adik, abang, kakak, anak saudara. Sebab ada pertalian darah lah. Kalau menantu bukan talian darah. Bapa mertua bukan talian darah. Nampak tuan-tuan? Jadi tak boleh. Mesti hanya orang yang waris yang boleh dinamakan waris itu antara talian darah. Tapi ustaz, waris itu tak pergi macam mana? Waris itu kalau tak pergi, waris itu boleh mewakilkan pada orang lain. Dia wakilkan. Seperti dia kata, aku wakilkan kau untuk mengerjakan haji ibuku. Itulah tuan-tuan dia. Itulah namanya badal haji ataupun haji kita wakilkan orang ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pun ada ibu ayah, datuk nenek dah meninggal ya, nak membuatkan haji untuk mereka, kami terima ya, kami terima. Datang ke office atau ke meja pegawai kita, ada orangnya diwakilkan. Saya wakilkan Ustaz Tian Fauzi untuk menghasilkan haji dan umrah ibu saya sekian-sekian nama. Kita terima. Jadi itu dia wakilkan pada saya. Jadi saya pun boleh wakilkan pada orang lain pula untuk mengerjakannya. Biasa kami terima tu nak kita wakilkan pada pelajar-pelajar Makkah, pelajar-pelajar Madinah, dan ada pelajar datang daripada Kairo, Mesir kan, datang untuk haji. Mereka ni semua pelajar tuan-tuan dia orang ni pun bukan orang bekerja macam kita kerja hari-hari, tak ada. Inilah musim haji saya lah, masa musim dia kerja. Cari rezeki lah untuk nak beli kitab, untuk nak belanja 1 tahun 12 bulan. Saya pernah duduk kat Mekah 2 tahun tuan-tuan ni macam tu lah juga. Saya pun merasakan bagaimana kesempitan di rumah Mekah. Ya, kita tak ada bantuan daripada mana-mana, badan tak ada. Jadi apa yang kita buat musim haji tu lah, kita cari rezeki.
Ada yang meniaga, ada yang bekerja dengan mana-mana maktab ataupun dengan travel agent, ada yang upah haji, apa saja. Jadi bila kita bagi upah haji dengan mereka ni, kita dapat pahala double. Pahala kita menghajikan ibu kita dan kita dapat bantu pelajar-pelajar tu. Alhamdulillah, jadi kita ni duit tu bukan sia-sia. Jadi sebab tu kadang-kadang para jemaah ya, kalau kita berada bersama ada buat saya harga untuk yang nak upah haji dan umrah sekali. Umrah dan haji dulu. Dia hanya $2,000. Yang lebih tu lagi pula kita boleh buatkan pula bantuan pada madrasah pula. Madrasah dan anak yatim atau miskin supaya almarhum yang meninggal tu mendapat pahala dan ganjaran pula. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan berfikir aku nak buatkan haji untuk mak aku lah, bapa aku lah, datuk aku, nenek aku. Silakan, boleh dapat orang ya. Boleh silakan, insyaAllah. Jadi macam tu lah dia tuan-tuan. Dan orang yang hendak mengerjakan haji atau orang yang masih hidup tapi sakit, mesti dapat wakil dari si hidup. Mesti dapat wakil dari si hidup. Ustaz yang si hidup sakit, dia ke ICU pula, dia ke hospital. Macam mana nak wakilkan Ustaz? Dia boleh wakilkan kepada anak dia, anak tu ataupun pada isterinya, ini abah wakilkan kau, bagi tahu pada Ustaz dia, abah wakilkan untuk buatkan haji untuk abah. Boleh lah, dia wakilkan lah. Maknanya dia sendiri kena lapaskan perkataan wakil tu. Sebab dia masih hidup, cuma dia hidup pun dah tak larat lah ya. Cuma dia nak, orang kata nak wakil tu daripada diri dia sendiri. Jadi seperti itu. Jadi wakil tu yang bila dia wakilkan, maka dia pun niatkan lah ya, aku niat haji atau umrah untuk simpulan dia, dan berharap pun dengannya kerana Allah. Jadi apabila kita ni, orang yang terima wakil ni, dia nak buat ibadat haji atau umrah untuk orang yang kita terima wakil, dia cuma sebut nama tu pada saat jatuh niat saja. Pada saat jatuh niat tu macam dia, aku niat haji ataupun aku niat umrah untuk simpulan bin simpulan, dan berharap pun dengannya kerana Allah. Sekali saja dia sebutkan nama orang yang mati itu. Dia bukan nak kena sebut nanti tak tawaf, aku niat tawaf umrah untuk simpulan. Tak. Kalau dia pergi haji, dia niat haji, dia nak pergi Arafah, aku lukuf Arafah niat untuk simpulan. Tak payah. Niat untuk nama orang itu hanya sekali saja pada waktu kita jatuh niat. Aku niat haji dan untuk simpulan dan simpulan ada simpulan kerana Allah, dan berharap pun dengan kerana Allah. Itu saja. Itu waktu dia jatuh niat. Dan tidak disyaratkan lagi nama itu disertakan dalam semua perbuatan seperti saya sebut tadi lah. Dia dalam tawaf, dalam saya tak payah sebut lagi nama dia. Dan jika si sakit itu sembuh lagi sakitnya, dari sakitnya diulangi kembali atau haji atau umrahnya. Orang yang sakit, doktor kata no, kali tiba-tiba dia sihat baliklah. Macam mana ni? Magic lah. Alhamdulillah, ini semua kehendak Allah. Kami dah wakil dah, orang tu dah buat haji dah untuk bapak. Macam ni bapak kena pergi sendirilah, sebab bapak dah sihat. Macam tu lah boleh tuan ni. Kalau kita yang sakit mewakilkan orang haji untuk kita, kalau kita dah sihat, kita kena buat sendiri kita. Tak boleh kita abaikan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi apabila kita buat haji, yang tadi kita dah sebut, haji itu ada 3 cara. Haji tamattu, haji ifrad dan haji kiran. Ustaz, kalau saya pilih haji kiran atau saya pilih haji tamattu, Ustaz buat haji yang mana satu ni? Kenapa nak tanya saya? Saya nak ikut Ustaz lah, macam mana Ustaz buat? Jawapan saya, jangan bimbang. Semua kita, bila kita bergerak membuat ibadat bersama, walaupun niat berbeza. Macam mana tu? Umpama sekarang kita tengok dia bercarta dia boleh tengok dalam buku dia. Orang buat hitam mantuk, bila sampai dekat miqat, dia jatuh niat umrah. Orang buat haji ifrad, dia sampai dekat miqat, dia niat haji. Orang yang niat haji kiran, nak buat kiran, sampai di miqat, jatuh niat haji dan umrah. Sama-sama semua jatuh niat. Cuma niat tu bezalah. Sampai di Mekah, sama-sama tawaf. Yang buat haji tamattu, dia tak pergi tawaf, niat tawaf umrah. Yang buat haji ifrad, dia tawaf kudu. Nanti kita sampai Mekah kita tersebutkan. Dan yang buat haji kiran, dia tawaf kudu juga. Sama-sama kita tawaf. Dan lepas tawaf, sama-sama kita sa'i pula. Yang buat umrah haji tamattu, dia sa'i umrah. Yang buat haji ifrad, dia sa'i haji.
Yang buat haji kira sa'i haji dan umrah. Nampak? Sama-sama kita pergi sa'i. Dan tapi bila bab tahallul, yang buat umrah dia pun berpunting rambut, mana bertahallul. Yang buat ifrad dengan kira tidak bertahallul. Kenapa? Dia masih dalam patah ihram sampai nanti pergi ke Arafah. Jadi orang yang buat tamattu dah bebas patah larang, dah tak ada lagi patah larang. Yang buat ifrad dengan kira masih dalam patah larang ihram sampai tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah apa jadi? Kita nak pergi Arafah ni. Jadi orang yang buat haji tamattu, dia jatuhkan niat haji depan pintu rumah dia. Yang buat haji ifrad dan kiran tak perlu lagi jatuh niat sebab mereka memang dalam ihram haji. Pergi Arafah, sama-sama wukuf Arafah. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah sama-sama bermalam di Muzdalifah, menukar jamrah, semua sama-sama. Sembelih korban, bercukur atau bergunting, semua sama-sama. Pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah sama-sama pergi bermalam di Mina, melontar 3 jamrah, semua bersama. Dan apabila selesai, yang buat haji tamattu dia kena tawaf haji, ifadah tawaf. Ifadah tu tawaf haji dan sa'i haji. Yang membuat haji ifrad dan haji ikirat, mereka dah tak perlu lagi buat sa'i, cuma buat tawaf ifadah sahaja, ya. Tawaf ifadah maupun iaitu yang buat haji ifrad ataupun haji kirat. Dah tak payah sa'i. Kenapa tak payah sa'i? Pasal ada buat sa'i dah pada lepas tawaf dulu. Nampak tuan-tuan? Jadi maknanya di sini jemaah tu dia boleh pilihlah pada salah satu 3 cara, tapi semuanya akan kita pimpin berjalan bergerak bersama-sama. Awak buat haji tamattu sekarang ni awaknya tawaf umrah. Awak buat haji ifrad sekarang ni awaknya tawaf kudu. Tapi sama-sama kita berjalan pusing keliling Kaabah 7 kali. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi tak perlu bimbanglah kepada para jemaah yang memilih berbeza-beza tawaf ataupun ifrad atau tamattu. Apabila kita sudah jatuh niat, apakah perkara yang pertama sekali yang kita lakukan? Pertama sekali kita lakukan ialah talbiyah. Itulah bab yang ke-9 tuan-tuan, ya. Kita melakukan talbiyah. Jadi talbiyah itu apa dia talbiyah? Talbiyah itu ialah maknanya menyahut panggilan. Yang panggilan ialah macam kita bapa panggil Muhammad, ya Pak, itu dalam bahasa Melayu kita. Tapi kalau orang Arab, dia panggil bapa, dia panggil labbaik, dia panggil labbaik itu maknanya ya Pak, macam tu. Jadi apabila Allah panggil kita pergi haji, bila Ustaz Allah panggil kita pergi haji? Sewaktu Nabi Allah Ibrahim AS setelah membangunkan Kaabah dengan Nabi Ismail anaknya, maka Allah perintahkan, ya Ibrahim, wa'adzim fin nasi bil haji, serukan manusia datang haji. Maka Nabi Ibrahim kata, ya Allah, macam mana aku nak seru, suara aku tak sampai. Maka Allah Ta'ala kata, kau seru, aku yang akan sampaikan. Jadi Nabi Ibrahim pijak atas batu, batu tu angkat Nabi Ibrahim tinggi sampai setinggi Kaabah. Batu itu sampai membekas tapak kaki Nabi Ibrahim yang sekarang ini ada dekat Kaabah yang namanya Maqam Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pun menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Nabi Ibrahim pun pakai, ya ayuhan nas, inna Allah faradha alaikumul hajja fahujju, wahai manusia, Allah Ta'ala telah mewajibkan kamu haji, tunaikanlah haji. Jadi begitulah. Sebab tu bila kita datang, kita menyahut panggilan Allah, sebab Allah nak panggil lah. Kita kata apa? Kita pun kata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dia tuan. Jadi artinya labbaik Allah, ya Allah, aku punya panggilanmu, ya Allah, aku punya panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, aku punya panggilanmu. Sesuai segala pujian dan segala nikmat adalah semata-mata nikmatmu. Demikian juga segala kerajaan, tiada sekutu bagimu. Nampak tuan-tuan? Jadi maknanya kita menyahut panggilan Allah. Jadi sebab tu di sini apabila kita sudah jatuh niat, aku niat haji ataupun aku niat umrah, terus lepas tu kita bertalbiyah. Kita baru baca talbiyah ni, boleh kita baca bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Kalau kita bersama-sama, mungkin ada satu pegawai tu pimpin, dia baca satu rangkap, kemudian yang lain ikut, atau serentak semua sama-sama. Boleh kita baca sama-sama sekarang, ya.
Saya akan baca satu rangkap dan ikutlah satu rangkap demi satu rangkap. Labbaik Allahumma labbaik. Baca. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita baca ramai-ramai. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk La syarika lak. Macam tu lah dia. Kita boleh berjemaah ataupun kita seorang-seorang kita baca dengan tak ada sampai-sampai dengan mungkin kita seorang dengar. Maka hukum membaca talbiyah ni adalah sunat. Sah haji seorang yang menjatuhkan niat walaupun tak baca talbiyah, tapi afdal lah dia jatuhkan niat tu dan kemudian dia ikuti dengan talbiyah tu yang disunatkan ya. Jadi kalau sekiranya orang lelaki baca talbiyah tu sunat kuat. Ya, orang lelaki kalau baca talbiyah sunat dikuatkan. Tapi kalau orang perempuan baca talbiyah dia tak disunatkan kuat. Baca sendiri boleh dengar cukuplah. Ya, kenapa ustaz orang perempuan tak disunatkan kuat? Sebab apa? Kalau sekiranya orang perempuan baca kuat-kuat, nanti orang semua tengok dia sampai macam tu. Macam juga azan. Kenapa orang lelaki yang azan? Orang perempuan tak boleh azan. Orang perempuan azan masjid penuh. Apa lah ustaz? Penuh bukan nak sembahyang. Nak tengok siapa azan tu. Sedap suara dia. Nampak tak tuan? Bahaya tak boleh. Sebab tu orang perempuan baca untuk dia dengar. Orang lelaki sunat baca kuat. Jadi kalau kita jatuh niat umrah, sunat ditambahkan perkataan umrah tu pada talbiyahnya first talbiyah saja. Jadi kalau sekiranya jatuh niat umrah, kita pun first talbiyah kita baca labbaik Allahumma bi umratin. Labbaik atama bi umratin. Labbaik la syarika laka labbaik. Yang kedua, yang ketiga dah tak payah tambah umrah lagi. Ini sunatnya. Begitu juga kalau sekiranya kita niat untuk jatuh haji, lepas kita dah jatuh niat jatuh haji, kita pun talbiyah sunat tambah bi hajjatin. Labbaik Allahumma bi hajjatin labbaik. Dan kemudian seterusnya sambung tak payah baca bi hajjatin. Kalau sekiranya kita jatuh niat haji dan umrah, kiranya kita buat haji kiran, kita pun jatuh, kita talbiyah labbaik Allahumma bi hajjatin wa umratin labbaik. Kita niat tu, kita niat haji dan umrah, haji kiran, kita tambah haji dan umrah. Tapi ini pada talbiyah pertama, talbiyah kedua, ketiga dah tak ada lagi sebut hajjatin wa umrah. Macam tu, ini disunatkan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dia memang pahala baca talbiyah ni sangat panjang. Antaranya iaitu Nabi SAW yang mengatakan tidak seorang pun yang membaca talbiyah dalam waktu sehari penuh sehingga terbenam matahari kecuali dosa-dosa yang menjadi lenyap seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, suci bersih dosa semua. Kalau dari pagi dia baca talbiyah terus sampai ke petang, sampai suara pun dah tak ada, itu paling besar tuan-tuan, masya-Allah. Sebab tu dalam kita dalam ihram jangan banyak berbual. Ada kawan kita tengah duduk talbiyah, dia nak berbual. Kau ni banyak sangat cerita, kau tulisnya. Nanti lepas akhir haji ni boleh buat buku, boleh jual. Senang. Banyak sangat cerita dia. Tak ada diam lah, susah kita nak berzikir pun, nak baca talbiyah tak. Lepas tu nak pergi ke haji, tengok umrah ni, tengok kawan juga dalam umrah ni, kawan yang banyak cakap-cakap, salah. Cari kawan yang bagus-bagusnya nak banyak zikir, itu bagus. Maaflah, kita cakap je lah ya. Dan begitu juga dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tidak seorang Muslim pun membaca talbiyah kecuali akan membaca talbiyah pula segala yang berada di sebelah kanan kiri, berupa batu, kayu, tanah hingga bumi pun akan terlengkup datang dari sana. Subhanallah, semua makhluk Allah yang dengarkan kita di talbiyah semua sambut. Masya Allah. Nanti besok di akhirat semua ni batu, kayu, pokok, binatang, burung semua bersaksi, ya Allah, aku saksikan orang yang datang menyambut panggilanmu ya Allah. Masya Allah. Itu sebabnya sunat bagi orang lelaki baca kuat, supaya semua makhluk-makhluk yang lain itu mendengarkan bacaan dia, jangan malu-malu. Tapi kalau orang perempuan, itulah kita katakan tadi. Tapi kalau kita dalam masjid, jangan baca kuat sebab ganggu orang sembahyang. Melainkan masjid di Mina dan Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjid Mina.
Kenapa di masjid boleh? Sebab ini masjid memang orang haji punya tempat. Memang disuruh buat ibadat. Memang orang umrah datang depan Kaabah. Semua orang yang datang semua pakai ihram nak buat umrah. Tapi memanglah disuruh baca Quran. Jangan malu-malu ya. Jadi kita baca talbiyah terus menerus tanpa berhenti daripada mula jatuh niat sampai kita kat Makkah baca talbiyah labbaik Allah, sampai kita labbaik Allah, masuk hotel pun labbaik Allah, sampai kita jalan nak pergi ke Masjidil Haram labbaik Allahumma labbaik, sampai masuk Masjidil Haram pun, sampai nak tawaf baru kita stop. Betul-betul ya. Jadi begitulah dia cara-cara membaca talbiyah yang kita sebut tadi, iaitu setelah kita membaca talbiyah tu sunatlah pula kita membaca selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Lepas kita sunatkan mengganjilkan bilangannya. Jadi kalau kita baca sikit-sikit ganjilkan 3, 5. Tapi kalau kita baca banyak-banyak, kalau baca banyak-banyak tak payah nak kira lagi, dah tak terkira dah ya. Tapi kalau kita baca sikit-sikit, kita baca ganjil-ganjil. Dan ditutup talbiyah dengan selawat pada Nabi SAW dan kemudian berdoa selepas selawat. Di antara masa yang diperkenankan doa ialah selepas baca-baca talbiyah. Begitulah dalam riwayat menyebutkan disunatkan bagi seorang yang telah selesai baca talbiyah agar membaca selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu caranya kita kalau selesai berbaca talbiyah. Kalau kita ada kawan-kawan kiri kanan kita bermaaf-maafan ya. Nabi SAW selesai baca talbiyah, maka Nabi pun memohon keampunan, keredaan kepada Allah dan minta maaf kepada manusia. Jadi minta maaf ini sifat Nabi SAW. Nabi suka minta maaf ya. Nabi di mana ada dosa minta maaf? Itu contoh. Kalau Nabi yang tak ada dosa pun minta maaf, apalagi kita. Kalau tu bila kita kesalahan kawan-kawan, minta maaf ya. Kau nak minta maaf? Aku ni manusia, tentu banyak silap. Nabi yang tak ada dosa pun minta maaf. Itu dia tuan ya. Jadi begitu ada tuan-tuan dan puan-puan, kita membaca talbiyah ni tak ada had, tak ada batas. Kita boleh baca dalam keadaan kita uzur pun boleh. Sebab dia bukan Quran, dia zikir. Ustaz saya perempuan uzur pun boleh baca talbiyah. Yang tak bolehnya kalau kita masuk dalam tandas, itu tak boleh lah. Sebab kita nak menyebut nama Allah ya. Dalam tandas tak boleh kita sebut nama Allah. Jadi dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala disunatkan baca talbiyah di setiap waktu. Kita naik bas, turun bas, naik bukit, turun bukit, kita masuk rumah, keluar rumah, kita tengah berjalan, kita tengah duduk, kita tengah berbaring, semua baca terus. Begitulah keadaannya disunatkan untuk orang yang dalam ihram. Ustaz, kita nak baca talbiyah ni bila kita mula baca talbiyah? Bila tu lepas jatuh niat. Tapi sampai bila? Sampai bila kita stop baca talbiyah? Kalau orang yang jatuh niat haji, talbiyah dia continuously baca terus sampailah dia itu melontar jamrah Aqabah pada pagi hari raya. Bila tu? 10 Zulhijjah. Pada wukuf Arafah, dia pergi bermalam Muzdalifah. Pada pagi 10 Zulhijjah, pagi hari raya Qurban, dia pun pergi ke jamrah Aqabah. Bismillah, Allahu Akbar. Dah stop, tak ada lagi baca talbiyah. Kenapa? Itulah sampai situ dunia had dia. Kerana talbiyah ni untuk kita dalam ihram. Sebab lepas kita melontar tu, kita pun bergunting dan bercukur dan kita dah bukan ihram. Jadi dah tak ada lagi dalam ihram. Sebab tu talbiyah tu stop apabila kita melontar jamrah Aqabah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ni untuk orang yang buat haji. Tetapi orang yang buat umrah, talbiyah umrah itu stop apabila dia mula nak mengusap Hajar Aswad untuk dia nak mulakan tawaf umrah. Jadi kalau sekiranya orang yang buat umrah datang daripada Madinah atau daripada Jeddah sampai ke Mekah, terus dia talbiyah sampai Masjidil Haram talbiyah. Bila dia nak mula saja tawaf saja, stop talbiyah. Kenapa? Sebab itulah dunia batasnya. Sampai kalau zaman Nabi pergi sampai nak kucuk Hajar Aswad, baru Nabi stop. Nabi bolehlah kucuk Hajar Aswad. Kita nak kucuk Hajar Aswad, siapa yang nak bagi cat? Tak ada muka kau. Jadi kita sampai Hajar Aswad, kita punya tawaf umrah, sudah kita stop, ada baca talbiyah lagi. Macam tu ada tuan-tuan dan puan-puan. Memanglah dia talbiyah ni satu merupakan perjanjian kita mengaku kita menyambut panggilan Allah SWT.
Jadi bila panggilan Allah SWT ni, dia bukan hanya kita hanya buat haji atau umrah. Sebab bila kita kata labbaik Allah ya Allah, aku punya seruanmu, aku punya seruanmu, maknanya semua seruan Allah. Di dalam Al-Quran Allah pernah panggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu semua seruan Allah. Itu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi semua perintah-perintah Allah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami yang panggilanmu. Allah perintahkan kita sembahyang waktu, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami yang panggilanmu, tunaikan sembahyang waktu. Allah perintahkan kita berpuasa, tunaikan puasa kita. Allah perintahkan kita menunaikan zakat, tunaikan zakat kita. Allah perintahkan kita supaya jaga isteri kita, jaga anak kita, jaga keluarga kita, kita tunaikan perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk jaga awak kita, tunaikan perintah Allah. Pendek kata, perintah Allah itu bukan hanya haji dan umrah, dia merangkum semua perintah-perintah Allah. Jadi kita jagalah, jangan sampai kita maaf kata hanya haji umrah saja kita labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku yang panggilan kau, tapi lepas tu balik daripada haji maaf kata sembahyang pun dah tak jaga, ibadat potongan langgar, tak mau jadi macam tu tuan. Ini kita janji pada Allah, kita tunaikan janji kita. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dalam kita membicarakan tentang bab yang ke-9 talbiyah, maka dengan itu masuklah kita pada bab yang ke-10 pula, iaitulah adab-adab masuk Mekah. Wallahu a'lam. Kita berhenti situlah tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Jadi kita sudah mula nak masuk Mekah. Dan kita dah selesai jatuh niat, dah selesai adab-adab kita dalam masa kita berihram. Patalah terjaga, sekarang nak masuk ke Mekah pula. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, yang mana yang memang nak pergi ke umrah, yang belum lagi dapat kita katakan keizinan daripada Saudi Arabia seperti mana yang kita tahu, jangan kita rasa sedih. Sudah pasti ada hikmah Allah Ta'ala. Cuba tengok Nabi kita SAW dah sampai depan Mekah dah jatuh niat dah daripada Madinah, tapi orang Quraisy kata, ya Muhammad kau balik Madinah, dia tahun depan kau datang baru boleh buat umrah. Nabi terima, tak ada Nabi marah. Padahal Nabi Rasulullah, ini Allah Ta'ala yang perintah, tapi Nabi terima dan Nabi bagi. Itulah dia kata kita sabarlah. Ya insyaAllah ini satu rahsia Allah Ta'ala yang kita tidak tahu, dan pahalanya pasti garanti dapat. Kenapa? Sebab Nabi dah kata innamal amalunya, setiap amalan tidak kepadanya. Kita niat saja nak buat baik, kita niat nak buat umrah, sudah tulis pahala umrahnya. Alhamdulillah. Kita sabar pula, kita reda, lagi dapat pahala reda dan pahala sabarlah. Masya Allah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada hikmahnya. Allah Ta'ala nak memberikan pahala yang lebih, dan juga sebagai ujian Allah Ta'ala kepada kita sejauh mana kita boleh terima akan qada dan qadar Allah Ta'ala, ya. Jadi itulah dia tuan-tuan. Dan kepada para jemaah-jemaah yang di mana mereka nak bercadang-cadang nak pergi haji, tetapi mereka masih lagi menunggu sebab Muiz ada kata nanti tunggu bulan Syawal, yang mana buatkan kita kata rayuan-rayuan, ya. Memang Muiz dia sedang mengharapkan, kita pun berharap, kita pun berdoa mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala bukakan Mekah tu balik, ya. Dan kemudian nanti dipanggilkan kita dapat hutang tambahan lagi. Tahun lepas kita dah dapat 600, tahun sebelumnya dapat juga mungkin 500. Alhamdulillah. Jadi tahun ini kita harap bukan 600, kita harap lebih lagi. Sebab apa, kita punya presiden dah berjumpa, minister kita dah jumpa, takkanlah beda presiden jumpa pun dia tak bagi banyak. InsyaAllah kita pun doa lah, ya. Mungkin bagi lebih lah, mungkin 1,000 tambah ke, 2,000 tambah ke, atau 4,000 tambah. Oh, Alhamdulillah, syukur kepada Allah, ya. Ini luar biasa ni, ya. Allah lagi. Itu dia tuan-tuan, kita pentingnya kalau Allah panggil kita, nama kita ada di Arafah, kita sampai. Don't worry, tapi kita kena banyak doa kepada Allah, banyak bersedekah, banyak buat baik, semayang tahajud, doa. Allah Ta'ala pun nak tengok juga kita punya kesungguhan kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi mereka yang kalau ada yang Ustaz, saya ni belum dapat surat nulis tapi saya nak daftar dulu, boleh tak? Boleh. Bagi kami ni tidak ada apa-apa. Daftar tu bukan apa, sebagai waiting list saja. Kita masukkan nama file waiting list. Jadi kalau anda kata rezeki itu ada, nama itu ada, jadi dengan itu kita punya nama registration dah ada dalam tangan kami. Tapi sudah tentulah itu perlu kepada kota daripada pihak Muiz. Itu salah satu tentunya.
Jadi kepada para jemaah yang demikian, kalau nak register pun boleh, kalau nak bayar sebagai tanda je register saja pun tak apa. Tapi itu kita tak paksa ya, sebab betul-betul dapat surat al-Hadis. Dan kepada para jemaah yang sudah pun membuatkan pilihan untuk pergi haji bersama kami, iaitu dah register dan daftar dengan kami dah, Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi kepercayaan kepada kami. Dan insyaAllah kita doa sama-sama, mudah-mudahan penyakit-penyakit virus ini semua akan Allah Ta'ala hapuskan dan kemudian akan dimudahkan. Kita jangan lupa masa SARS tahun 2003, maknanya 17 tahun dulu ya, di mana pada masa musim sejuk tu dua penyakit SARS. Daripada China juga penyakit ni pun semua daripada negeri dia juga lah, apa kita dah tak tahu ya. Jadi pasal mungkin orang ni baik-baik sangat kan. Jadi penyakit ni sampai dekat musim umrah Ramadan hilang habis. Tak ada dah. Masa tu musim haji pun kita pun orang Singapura pun Moody's pun dah bagi macam-macam instruction bagi ini. Alhamdulillah tahun itu the best year. Kenapa? Satu orang pun tak mati. Jemaah Singapura lah, yang mana kita tak tahu. Padahal tiap-tiap tahun jemaah Singapura ada juga satu mati, dua mati, tiga mati. Tapi pada tahun itu tak ada satu orang pun mati. Masya Allah, nampak? Ini kerja Allah Ta'ala. Itu urusan Allah Ta'ala. Kita jangan susah hati. Ustaz, ini boleh tak? Kita nak pergi haji ni, ini penyakit COVID-19 ni, macam mana ni, selalu makin lama makin teruk. Itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Kita hanya berdoa saja, serah pada Allah. Ya Allah, kau tahu aku tahun ini dah dapat panggilan nak pergi haji, kau mudahkanlah ya Allah. Aku terima sajalah apa kau beri ketentuan. Allah yang tentukan. Allah kata baik kita pergi. Allah kata jangan pergi tahun ini, kita terima saja. Tengok Nabi dah sampai depan Makkah, kena balik Nabi terima. Apa nak buat? Macam tu lah dia tuan-tuan ya. Jangan susah hati. Cuma daripada pihak Majlis Sukama Islam Singapura Munis dan pihak Aptas, ya, kami telah meletakkan HPPC, Hajj Package Purchase Contract. HPPC ini sebenarnya adalah merupakan sebagai orang kita kata kontrak jual beli lah. Macam tuan-tuan nak beli rumah, nak beli kereta, semua ada kontrak kan. Jadi tuan-tuan nak beli package haji pun ada kontrak. Ini adalah merupakan perkara yang baik. Jadi jemaah tahu apa dia punya legal dia, kan, kewajipan dia, dan apa kewajipan bagi pihak GSA Travel Agent supaya tak ada argument. Jadi dengan itu setiap jemaah haji yang register, kami berikan satu kita katakan purchase contract ini untuk dia baca dan kemudian dia sign, dan kemudian lepas tu dia pun serahkan kembali kepada kami. Jadi di sini pihak ini sudah memberitahu kepada kami ejen semua mana purchase contract itu, di mana sign atau belum sign. Jadi sebab tu dari sini saya ulangi lagi sekali kepada para jemaah-jemaah yang sudah register dengan kami, haraplah dia bacakan kontrak itu dan dia sign setiap muka surat. Dia sign muka surat itu kenapa? Sebab menunjukkan yang dia sudah faham, ya, seperti mana dalam kita tengok di sini kan. Jadi apabila jadi dia dapat kelulusannya, dia tahu apa dia punya konten dia, package-nya dia nak pergi ya. Dan demikian juga tiket pesawat dia, dan juga kita katakan tentang apa yang di dalam package tu ya. Dan jadual pembayaran. Jadual pembayaran tu berapa persen dia harga penonton kita termasuk harga tiket pesawat ya. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Jadi dia bayaran ini semua telah diletakkan dalam kontrak kita, tuan-tuan boleh baca. Kemudian begitulah juga ya tentang pembayaran penuh semua ni. Dan demikian juga kalau ada nak buat pembatalan, ini masalahnya. Besar katalah ya ni, mudah-mudahan tak berlaku, mudah-mudahan selamat semua. Tapi ada orang rasa takut, Ustaz, ini saya ni dah tak sihat, ini macam mana ni, saya ingat saya nak batalkan, saya tak nak pergi haji tahun ini. Ini tuan-tuan dan puan-puan dia, kalau dia batalkan dia punya niat nak teruskan haji itu sebelum 3 bulan daripada kita berangkat,
sebelum 3 bulan sebelum kita berangkat, maka dia dipotong 500 untuk administrasi ya. Jadi itu kalau sebelum 3 bulan. Tapi kalau sekiranya dah lepas 3 bulan, dalam tempoh 3 bulan atau kurang daripada 3 bulan, maka dia potong 70%. 70% tu kenapa? Sebab pihak kami pun sudah mula bayar kepada pihak penerbangan dan bayar kepada pihak hotel, bayar kepada pihak muassasah yang menguruskan Arafah Mina. Jadi semua tu perlu buat bayaran tuan-tuan ya. Dia bukan perlu kita book saja. Sebab pihak hotel ni kalau kita book saja tanpa ada bayaran, dia tak terima kita yang booking. Jadi sebab tu di sini kalau para jemaah fikir, ini penyakit COVID-19 ni, aku bimbang rasa aku tak nak pergi tahun ini. Kalau sekiranya ada orang rasa takut lah ya, ni kita cakap open lah, kita open. Ada orang rasa takut, aku tak nak pergi lah. Maka daripada sekarang sebelum tempoh 3 bulan nak berangkat, kita berangkat 25 Julai. Jadi kalau 25 Jun 1 bulan, 25 Mei 1 bulan, 25 April 1 bulan lagi. Mana sebelum 25 April, you must make your decision. Saya takut lah nanti apa-apa hal saya mati ke apa. Okay, kalau dapat tak payah, you resign ataupun you cancel, you tak kena potong apa-apa, cuma $500 saja administration. Itu saja tuan-tuan. Tapi kalau sudah masuk lagi 3 bulan nak berangkat, lagi 2 bulan nak berangkat, baru you decide, aku tak jadi lah, aku takut lah. Kalau macam tu, dia pun nak cancel, dia punya potongannya banyak betul 70%. Bukan saya nak menakutkan, sebab kami pun pihak ejen pun kita dah mula buat bayarannya. Sekarang ini pun kita dah mula bayar 50%. Dan nanti bagi bulan Syaban, di bulan Syaban ni tuan-tuan dan puan-puan 26 hari bulan Mac ni, tuan-tuan dan puan-puan kena bayar lagi 40%. Mana tu 40%? Jadi kami pun kena bayar juga pada hotel pun bagi 40%. Jadi sebab itulah kami meminta bayaran tu, dan ini sudah diluluskan oleh MUIS. Tapi itulah sebab kita pun nak transparent. Tapi sudah tentulah kalau anda katalah tuan-tuan cancel, misalnya kita lagi 2 bulan nak berangkat cancel, Ustaz boleh tak dapat balik duit, kita cuba. Kalau ada orang ganti ada orang ganti tempatnya, Alhamdulillah, duit ni kita boleh pulangkan. Kalau tak ada orang ganti, kita boleh minta baliklah hotel seberapa dapatlah. Seberapa dapat pada flight pun macam tu juga, tapi no commitment lah. Jadi ada jemaah pun pihak MUIS pun kita ada jemaah fikir dulu. Sebab apa? Takut itulah ni masalah penyakit kan, COVID-19. Tapi ada orang kata, Ustaz nak mati tu kat mana-mana pun mati. Kalau bukan ada dekat Mekah, kalau di Mekah mati lagi bagus, tak kena azab kubur. Siapa yang mati di Mekah, siapa mati di Madinah, tak kena azab kubur. Siapa mati di Mekah, siapa mati di Madinah, mendapat syafaat Nabi yang pertama di yaumul kiamat. Nabi SAW telah sebutkan bahawa orang yang pertama mendapat syafaat aku ialah ahli Makkah dan ahli Madinah. Begitu, Masya Allah, rezeki lah. Kalau saya nak mati, saya mati pun tetap mati. Kat Singapura pun mati lah. Kalau ada orang yang macam tu, Alhamdulillah. Tapi tak semua orang sama ya. Ada orang, takut aku yang projek mengambil ni, lagi 10 juta projek ni, kalau yang projek kau, okey lah. Apa pergi lagi lah, maaf betul kita cakap macam tu buat tapi itu it's your decision. Pilihan jemaah. Ini kita bagi tahu jemaah, supaya jemaah bila dia nak sign tu, dia tahulah apa dia punya sign dia tu ya. Begitu juga segala pengecualian, dan demikian juga dalam masalah tanggungjawab jemaah ni ya. Jadi tanggungjawab JSC kepada jemaah termaktub di sini ya. JSC menyediakan segala keperluan package. Kemudian syarikat juga orang seorang di mana pihak JSC tidak berkuasa atas turut terlibat dalam perancangan dan persiapan perjalanan ibadah haji anda ya. Jadi maknanya di sini semua perjalanan jemaah haji ini sudah disiapkan oleh muassasah di sana. Kita JSC sebagai untuk menyelaraskan dan mengikut apa yang mereka tetapkan di Saudi Arabia. Tapi sudah tentulah kita sudah bertanggungjawab ya. Dan dalam perjalanan haji anda akan berlaku penantian lama, itu memanglah banyak tunggu-tunggu. Dan yang 9.4 ini, JSC tidak akan bertanggungjawab di atas segala perbelanjaan, papasan atau pemulangan dari mana-mana bahagian package haji jika jemaah tidak dibenarkan menaiki pesawat oleh syarikat penerbangan atau agensi berkenaan di atas sebab kesihatan, dihantar pulang
atau tidak diizin masuk oleh pihak imigrasi atau custom, atau pihak berkuasa Arab Saudi, atau di atas apa jua alasan, termasuk mengenai pasport yang tidak sah, menyalahi peraturan kuarantin atau custom, dan memiliki barang yang terlarang atau yang mencurigakan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kerosakan kepada orang awam atau harta benda. Ini ialah kalau sekiranya berlaku. Maknanya di sini berlaku tu the last minute kita pun nak berangkat. Dalam berangkat naik kapal terbang, demam pula Allah. Kemudian kita temperature take temperature. Oh, pakcik demam, tak boleh naik kapal terbang. Saya dah bayar kapal terbang, saya dah bayar package. Tak boleh, ini sekarang undang-undang ni. Alamak, macam mana ni? Ini mungkin memanglah tak pernah berlaku tuan-tuan ya. Tapi ini kalau kita mengambil senario yang ada sekarang ini, COVID-19 ni tak mustahil lah berlaku ya. Kalau sekiranya dia di-deny body, tak dibenarkan untuk naik kapal terbang, ataupun mungkin dah naik kapal terbang sampai kat Jeddah pula dia demam pula, sampai kat immigration ambil temperature, pakcik ni demam pula. Macam mana ni? Mungkin kena masuk kuarantin. Dah sampai Jeddah takkan nak tak balik kan. Ini bukan umrah, ini haji setahun sekali je. Mungkin masuk kuarantin. Jadi kita pun macam mana pakcik ni masuk kuarantin. Ini dia kena terima lah risiko tu. Kalau mau stop macam tu risiko, saya tak mau lah pergi haji tahun ini. Okey, ini tak mau, kena buat decision sekarang. Jangan last minute. Kalau sekiranya kata, oh kalah, aku nak pergi haji, aku dah letak niat, Allah dah panggil, surat kota pun ada, apa nak jadi tu urusan Allah. Terserah, you make your decision. Apa yang Muiz nak pihak ejen transparent kepada jemaah, supaya jangan jemaah tak tahu apa yang dia sign. Jadi dia sign, dia tahu, okeylah, aku pilih, aku nak pergi juga. Okay, dia sign lah. Tak nak, takutlah nanti duit dah balik pun tak dapat balik. Aku nak pergi haji pun tak dapat sudah. Nanti tahun depan je lah, kalau sikit aku dapat rezeki, aku pergi tahun depan pula. Itu terserah. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebab kami sebutkan di sini apakah dia punya risikonya, sebab dengan keadaan senario yang ada sekarang ni COVID-19 ya, bukan nak menakutkan, tapi ini perkara tak mustahil berlaku. Cuma kita doa lah kan ya. Kalau sekiranya takdir Allah bahawa dibuka kembali kota Mekah tu, benarkan kita ke Mekah buat haji atau buat umrah ya, kemudian semua jalan semua, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya ada check-in tu, check-in sini, jadi kemudian kita pula terkena pula yang nasib tak baik, itu sebenarnya ketentuan Allah Ta'ala juga apa nak buat ya. Ada juga satu orang tu, pakcik ni, dia dah kalau terbang dah sampai yang tinggal Jeddah, kemudian semua dah turun-turun, pakcik ni tak turun-turun lagi. Prabu dia tanya, pakcik kenapa tak turun lagi? Saya tak boleh nak bangun lah, saya tak boleh nak bangun. Menangis. Prabu dia tu bercakap kan, pakcik nak bangun, itu bel tak buka lagi. Allah, dikatakan dosa besar ada tak kan? Bel tak buka. Ayolah, itu cerita seringan lagi. Jadi macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pihak GSA telah diminta oleh pihak Muiz beritahu kepada jemaahnya, beritahu apa yang tak mustahil berlaku, tapi mudah-mudahan tak berlaku lah. Kalau lah dibukanya pintu haji itu, kalau sekiranya Ustaz, tapi kalau sekiranya ni COVID-19 dia makin urus sampai haji pun tak pergi, macam mana? Kalau dah sampai haji tak pergi, apa kita nak buat? Apa kita dah bayar deposit? InsyaAllah ya, ini bukan urusan kita, ini urusan daripada kerajaan Saudi sendiri. Tengok macam umrah baru ni, alhamdulillah ya, semua flight penerbangan semua di-refund balik. Cuma refund tu makan masa, tapi di-refund balik. Jadi kalau ini pun, kalau Saudi yang tutup, no hajj for this year, okey lah, apa nak buat? Kita terima saja, kita kembalikan wang jemaah tu kepada jemaah. Cuma wang hotel saja, itu ada sikit question mark. Apa question mark? Hotel ini tuan-tuan dan puan-puan, biasanya kalau dah masuk nak keluar susah, tapi dia tak hilang. Dia tak hilang tu, dia simpan, bring forward to next year tu. Macam sekarang ni, untuk umrah pun kami dah bayar juga deposit dengan hotel, tapi hotel dia tak gunakan. Cuma dia kata bring forward untuk next umrah. Itu sajalah. Jadi jemaah tu terpaksa dah reda, terima, insyaAllah mungkin ada masa dia rezeki ada, itu Mekah dibuka balik, kita pergilah ke umrah insyaAllah.
Jadi macam tu lah dia tuan-tuan dan puan-puan ni. Jadi kalau jemaah tu dah faham apa tu syarat-syaratnya, dan kemudian barulah nanti di akhirnya iaitu jemaah menandatangannya, menandatangan yang telah pun disediakannya di last page tu. Di last page tu ditandatangan, dituliskan nama package yang dia pilih, kemudian harga package yang dia perlu bayar, mungkin untuk double, untuk triple, untuk quad ya. Kemudian lepas tu total jumlahnya berapa dia perlu bayar. Kemudian di sini, kemudian kalau ada tambahan dia nak ambil sebilik 2 orang di shisha, tambah $1 $500 ataupun tak ada apa-apa tambahan, grand total berapa. Kemudian lepas tu dia tanda tangan jemaah, dia tanda tangan passport number, tanda tangan dia. Dan kemudian dia perlu waris juga tanda tangannya. Waris ni siapa? Anak ke, adik-beradik ke? Untuk apa ni waris ni? Waris ni sebagai kita nak buktikan bahawa ibu dia ke, ayah dia ke, datuk dia ke, sign ini ada keluarga yang saksikan. Jangan nanti orang kata datuk sign tak tahu apa benda, dia sign saja. Oh tidak, ni anak dia ada tanda tangan kat sini, anak dia saksikan. Kalau suami isteri, suami isteri nak tulis 2 orang nama boleh, nama suami, nama isteri satu form 2 orang pun boleh. Kemudian dia nama nombor pasport pun letak 2 orang. Begitulah, sign pun boleh tak 2 sign ya. Jadi menjimatkan kertas juga. Dan kemudian warisnya 1 orang waris cukup lahir. Waris tu anak ke, adik-beradik ke ya, mak bapak ke, mertua ke, bolehlah siapa-siapanya orang yang terdekat dalam family kita ya, yang masih hidup ya. Waris tu perlu 2 orang lahir, 1 pertama, yang kedua yang sini ya. Waris tu perlu 2 orang.